indahnya tanaman hiasan orkid ni dan kita melihat begitu banyak di hadapan kita, Afad. Ya, betul. Saya tanya berapa nilai lah ni? Nilai tadi saya sempat tanya. Ni kalau yang keseluruhan dekat depan mata kita sekarang ni boleh beli harga kita mewah. Bukan kita tempatan, kita luar negara. Serius lah. Ya, betul. Jadi anda yang lihat kami di Malaysia hari ni, saya rasa memang pecinta-pecinta orkid. Kan ni kadang mak saya ni, Fazli ni tengok ni orkid ni belilah satu. Mak tahu tak satu ni berapa, Mak? Okey, kita nak tahulah berapa banyak jenis dan juga antara yang kata menjadi kegilaan orang sehingga mencecah jutaan atau 1 juta ringgit. Betul. Kita terus bersama dengan Profesor Dr. Rusiago, Pensyarah Jabatan Biologi Fakulti Sains Universiti Putra Malaysia UPM dan juga Encik Rosni Daud, peminat dan pengusaha orkid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat pagi. Okey. Jadi sangkaan kami tepat ke, Prof? Yang apa yang saya sebutkan tadi, ini depan kami ni harganya dah boleh mencecah ratusan ribu ringgit, Prof? Kalau yang depan ni saja tak adalah sampai ratusan ribu sebab yang ni semuanya hybrid. Yang paling mahal mana satu? Yang paling mahal yang kat hutan tu. Yang kat sini? Yang kat sini mungkin yang tu daripada sebab dia dari Brazil. Sebelah Encik Rosni tu. Ya, betul. Harganya berapa? Jadi asal daripada mula kita beli anak saja pun mencecah RM3,000 duit Malaysia. Belum kos daripada cukai. Sebab kalau kita beli import daripada luar negara kena cukai bawa masuk ke Malaysia. Betul. Dan kita kena ada surat hitam putih daripada negara luar yang kita beli supaya bawa masuk ke Malaysia di airport tak ditahan. Jadi bila kita beli dengan nilai yang contoh RM3,000 tu tadi, dia akan jadi lebih daripada harga RM3,000 dan juga bila kita membesarkan pokok tu tadi dan harga akan meningkat harga. Sekarang dah meningkat ke harga berapa? Saya pernah jual dalam harga 100. 100,000. Ini investment ni. Kata orang apa nak buat perniagaan kan? Jual orkid boleh kaya. Prof, kenapa? Yalah, Prof memang dah pun mengkaji orkid ini. Dah lama dah jadi seorang yang berpengalaman tentang orkid ni. Jadi kita nak tahulah dalam kajian Prof sendiri kan, kenapa agaknya orkid ini boleh nilainya itu boleh mencapai sampai jutaan ringgit tu, Prof? Kenapa? Okey, kalau saya mengkaji orkid yang di hutan liar, orkid liar, dan yang menyebabkannya menjadi mahal adalah sebab dia jarang dijumpai. Ya, betul. Lepas tu dia cuma ada di suatu tempat sahaja, endemik. Lepas tu dia berbunga ambil masa yang lama ataupun pokok tu tumbuh terlampau slow, very slow growing. Menyebabkan dia mengambil masa kadang-kadang kalau macam Paphiopedilum rothschildianum kan, dia kalau daripada seed sampai ke berbunga ianya mengambil masa 18 tahun baru dia boleh berbunga. Dan tetapi yang cantiknya kalau orkid di hutan ni dia boleh ada yang boleh berkembang lama. Tempoh flowering tu lama, ada yang beberapa jam sahaja. Yang ni yang kita dah yang menjadikan orkid yang di luar ni atau orkid liar ni mempunyai harga atau price tag yang tinggi. Nilai dia sangat tinggi. Dan yangnya kadang-kadang mungkin ada few plant saja yang ada dekat hutan tu. Betul. So kalau kita ambil semua dan kita tak propagate, dia akan jadi extinct lah. Hebatnya tanaman bunga orkid ni ya. Dan kita difahamkan Malaysia ni seakan-akan satu lubuk tanaman bunga orkid di Semenanjung, di Sabah Sarawak, begitu banyak ribuan spesies. Jadi bagaimana kita melihat ini antara peluang yang cukup lumayan untuk orang kita mula untuk mencuburi dan bukan sekadar untuk pendapatan sahaja tetapi pada masa yang sama menghidupkan lagi industri bunga orkid ni. Okey. Pada pandangan saya lah pada pengusaha-pengusaha orkid dekat di luar sana ataupun yang mencuburi dalam bidang orkid ni pertama kita kena ada knowledge sebelum kita membeli dan kita menjaga. Sebab kalau kita ada knowledge, kita keluarkan modal yang sangat tinggi tapi bila kita tak pandai jaga dia akan mati. So kalau kita ada knowledge, insya-Allah apa yang kita beli itu dia akan berpanjangan.
Itu salah satu. Nombor dua, pada saya, bagi sesiapa yang ingin menceburi dalam bidang orkid, saya alu-alukan sebab bidang orkid ni mungkin ramai orang di luar sana hanya fikir tanaman ni hanya sebagai hobi. Salah satu saya lah, di mana berminat seawal umur saya 17 tahun dan kini saya menceburi bidang ni dah sangat lama dan saya rasa dia boleh menjana pendapatan ribuan ringgit per tahun. Jadi memang tapi nak jalankan perniagaan ni, nak menciptakan orkid ni, kita kena minat dulu. Minat tentang tumbuh-tumbuhan ni, spesies orkid ni. Nak tanya kepada Prof yang telah pun membuat kajian ini dan juga ramai di antara kita yang menggelarkan Prof, ada yang cakap Ratu Orkid, Puteri Orkid. Puteri Orkid, ya. Kan? Macam gelaran. Asal-usul gelaran tu, Prof. Saya bermula bekerja di UPM pada tahun 98 dan mulai daripada tahun tu saya dah mendapat funding ataupun grant untuk menjalankan kajian tentang orkid. So tapi masa tu saya lebih minat kepada orkid liar. Di samping melihat keadaan di luar tu, di hutan tu yang orkid kebanyakannya makin lama makin hilang kan? Ya, so maka saya berfikir macam mana saya nak kajian saya sepatutnya ke mana arah ala tuju my research. Lepas tu saya ingat saya kena adakan breeding program. So breeding program, tapi masa tu saya tak ada biji-biji yang dari luar tu. So saya mulakan menggunakan apa yang ada dekat nursery. So saya cantumkan masa tu, saya mulai mencantumkan semua-semua orkid ni dari tahun 2000 lagi. So sekarang baru saya harvest all the kerja-kerja yang saya buat, kajian yang saya buat masa tu. So di Jabatan Biologi zaman dulu kami ada di Fakulti Sains kami ada glasshouse. Tetapi glasshouse tu dah bila MCO baru ni dia jadi tak ada orang jaga kan. Kebanyakan pokok mati, I think about 90% of the plants died. Sebab tak ada this one. So itulah yang menjadi masalah kalau tak ada orang yang menjaga this one secara tu. And then apa tadi soalan tadi? Kenapa dia makin menjadi mahal? Dia menjadi mahal itulah sebab dia jarang dijumpai. Kalau apa pun kalau ada pun kita jumpa pokok-pokok yang kecil je kalau kat hutan. Prof dah sebutkan tadi Prof sendiri yang ambil inisiatif untuk campurkan biji dan benihnya. Di mana satu antara pokok ni yang menjadi orang kata hybrid, tanaman orkid hybrid hasil tangan Prof sendiri? Okey, di sini saya ada dua yang saya nak tunjukkan. Yang ni adalah Aranda Uniputra Gold yang dinamakan bersempena dengan Jubli Emas Universiti Putra Malaysia. Yang ni telah saya cacukkan pada tahun 2000 dan sekarang baru dapat bunga yang cantik macam ni lah. So yang ni sekarang saya baru namakan berbunga? Sekarang baru berbunga ke macam dia berbunga masa 18 tahun yang bila 18 tahun yang first flowering 4-5 tahun. Tetapi saya kena buat pemilihan. So ada 3 kali pemilihan. So akhirnya mendapat hasil macam ni. Yang mana yang bunga dia warna dia special daripada yang lain. Kalau nampak kadang-kadang kita nampak cuma orange je kan. Tapi yang ni ada banyak bintik-bintik merah dan sebagainya. Yang ni dipilih selepas 3 kali Mary clone baru dapat yang ni. So it takes about 18 years untuk dapatkan yang jadi ini adalah proses lah untuk cantuman daripada mak dia dari pokok mak daripada katalah ovule tu dari pokok yang satu lagi yang kita nak cantumkan dan bapa daripada pollen. Pollen kita cantumkan, ambil pollen daripada orkid yang macam ni, kita pindahkan dekat situ. Macam tu. So lepas tu baru kita nampak dia punya buah, bila dah menjadi buah tu, biji tu kita tanam. Okey, lepas tu tapi itu semuanya diculture secara in vitro. Betul. Jadi sudah pastinya kajian ataupun R&D ini memerlukan masa tempoh yang agak lama. Dan sudah pastinya Prof banyak cabaran-cabaran yang dilalui sepanjang tempoh dah dekat tahun 2022 daripada tahun 2000 tempoh hari yang Prof. 24 tahun dah. 24 tahun dah kan. Main orkid 24 tahun dah. Kadang-kadang tidur dengan orkid juga Prof kan? Ada jaga, ada. Memang ada. Okey. Nak tanya kepada Cik Rosni lah kan. Sejauh mana kegilaan masyarakat
tentang orkid. Tentang orkid ini. Okey, sepanjang saya buat perniagaan ni di Kuala Lumpur golongan-golongan VIP adalah salah satunya golongan yang paling minat. Salah satu kata orang kan orang-orang kenamaan dalam Malaysia di mana dia orang tahu company saya Rosia Orchid mempunyai banyak collection yang di luar negara bawa masuk. So kadang-kadang dia orang ni akan datang tanya hantar gambar, boleh saya dapatkan tak spesies macam ni. So kadang-kadang kita cakap ada tapi bersesuaian dengan harga. Tapi kebanyakan yang saya tawarkan customer tak akan minta kurang kerana dia tahu harga kos yang di luar sana untuk bawa masuk ke Malaysia sangat mahal. Kena perlu bayar cukai. Kat sini tak perlu, dia bayar je. Contoh RM20,000 dia ambil. Dah tak perlu lagi dia kena bayar apa-apa. So kadang-kadang ada juga customer kita yang cakap, actually you order daripada luar negara banyak, boleh ke setumpang? Saya cakap boleh, tapi cukai saya akan asingkan untuk you bayar sendiri. So bila juga ada customer kita yang buat sebegitu, dan di mana dia cakap, wah, rugi sebab terlalu mahal cukai. Itu salah satulah. Nampaklah nilainya kat mata dunia ni sangat-sangat tinggi. Itu yang cukai tinggi tu. Tapi saya boleh kongsikan jugalah, Malaysia salah satunya koleksi orkid terbanyak. Salah satunya. Okey, kita nak saksikan juga. Ini ada kafe yang punya satu tema yang cukup kuatlah bertemakan orkid ini. Ya, Cafe Orchid. Kita nak saksikan Cafe Orchid ni. Tak tahulah macam mana. Mungkin ada menu berasaskan orkid ke? Tak tahulah. Jom kita saksikan. Nampaknya lepas ni rumah Fad penuh dengan bunga orkid lah lepas ni. Itulah dia. Bolehlah pergi kan. Cafe Orchid tadi tu. Cafe Orchid. Okey. Kita nak tanyakan lah, ada sedikit sebanyak kita difahamkan orang luar negara kita masuk dalam negara kita untuk orang kata mencuri benih-benih orkid ni. Adakah ini perkara yang sedang berlaku? Adakah ini masalah yang kita hadapi sekarang ni? Prof. Yang ni memang berlaku sejak daripada zaman 1888 lagi. Seriuslah. Sebab yang ni kalau kita tengok yang orkid yang paling mahal, spesies yang paling mahal di dunia pun yang ada dekat Kinabalu tu yang dikenali sebagai Gold of Kinabalu tu pun diambil first discovered masa tahun 1887. Lepas tu dibawa ke UK, ke England, dan di sana dia disimpan dan ditanam. Dan bila dia tahu itu adalah new species, so dia bagi nama tu kepada Ferdinand Rothschild. That's why yang nama dia Paphiopedilum Rothschildianum. Kalau dalam nama sains kita kena latinkan nama tu. Dan pokok ni yang memang sayanglah kalau kat Malaysia ni Paphiopedilum ni dikira adalah ratu untuk semua orkid. Ya, betul. Dan dia adalah kalau di Malaysia atau di kawasan Southeast Asia dengan India, dia dikenali sebagai Paphiopedilum. Sama dengan kalau di temperate tu di negara temperate dia ada Cypripedium. Di Jepun pun ada Cypripedium. Tapi samanya dalam subfamily yang sama. Satu family yang sama. Tapi sama-samanya di dalam Appendix 1 dalam CITES. Bermaksud dia tidak boleh keluar daripada negara tu. Kecuali kalau spesies tu dihasilkan melalui tissue culture. Ya, betul. Begitu juga untuk kalau di Malaysia ni kita ada lebih kurang 3,000 spesies orkid di liar, kawasan di liar kan, orkid liar. Tetapi untuk Paphiopedilum kita ada 26 spesies. Yang Paphiopedilum sahaja pun kalau kita usahakan jadikan sebagai tanaman crop, memang boleh dijadikan sebagai pencarian lah. Mata pencarian, pendapatan. Okey, so yang itu yang saya nak ceritakan. So kita kena jagalah spesies kita yang ada dekat hutan ni dengan sedaya upaya kita supaya ia tidak hilang dan tidak pupus dan dicuri orang ke, dijual oleh orang tempatan ke dan sebagainya. Macam khazanah negara kita kan? Memang khazanah dan memang dah sayangnya curi Curi tu yang sakit hati lah. Itulah. Okey, bercakap tentang penjagaan ni Cik Rosni. Susah senang nak jaga orkid ni sebab ada yang kata orang menjaga orkid ni tapi dia rasa macam kenapalah bunga saya ni tak bekal, tak banyak. Okeylah, pada pandangan saya lah kalau orkid ni tak juga semua mudah untuk kita jaga ataupun at least dia habis bunga akan berganti bunga. Tak juga macam tu. Dan dia ada juga yang spesies memang belum habis sentiasa berbunga. Salah satu contohnya
yang dendro yang ada depan saya ni, ini dendro splash mini. Di mana dendro ni tak akan pernah putus berbunga yang saya tanam. Sentiasa saja. Ini yang depan ni. Yang putih ni. Yang putih ni ya. Ini dia splash. Splash. Harga dia kalau ada yang harga apa maksudnya yang pattern lain sebab banyak splash yang kita import daripada Vietnam datang ke sini sebab Vietnam adalah satu negara yang mengeluarkan dendro splash yang saya tahulah paling banyak sebab saya pun pernah sampai ke sana. Di mana harga dia orang jual bukan sepokok, malah dia orang jual hanya sebatang saja, ratusan ringgit. Kalau di Malaysia pun ada di Pulau Pinang, dia orang jual hanya kira inci per inci daripada satu nasri saya baru pergi ni baru-baru ni. 1 inci je harga dia dah dekat 200. Nampak tak nilai dia? Kalau satu pokok yang macam gini, cecahan ribuan ringgit yang dijual. Okey. Dekat itu kita dah nampaklah nilai bunga orkid tanaman ni bagaimana. Betapa orang kata dihargai di seluruh dunia. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita tahu ini lubuk bunga orkid yang kita kena jaga sebaik-baiknya. Ya, betul. Dan juga ada dalam spesies kajian Prof pun ada di antara kajiannya dan juga telah pun mendapat pengiktirafan. Harganya pun tak boleh nak kurang, tak boleh apa kan. Diiktiraf kan. Okey, sebenarnya kalau nak cakap tentang orkid ni, banyak masa yang diperlukan. Sebab kita lagi belum lagi menyentuh berkenaan dengan kelebihan orkid ni. Katanya boleh merawat penyakit dan sebagainya. Tapi itulah dia Prof dan juga Cik Rosni, kita kesutukan masa. InsyaAllah lah nanti kita akan panggil semula untuk bercakap lagi tentang okey. Boleh. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Rusia Goh, Pensyarah Jabatan Biologi Fakulti Sains Universiti Putra Malaysia dan juga Encik Rosni Daud, peminat dan pengusaha orkid kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih. Terima kasih. Afak lepas ni birthday saya nak minta Pretio Pedalum. Yes. Mana satu? Berapa harganya? Yang apa? Gold of Kinabalu. Nanti Cik mana boleh dapat. Awak ni. Tuan Sabah tak nak bagi. Awak tak dapat jangan curi pula. Okey, kita kembali ke semalanya banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini.